Profesionalisme adalah tahap kecekapan, accountability dan tanggungjawab yang seharusnya didukung oleh seseorang profesional tersebut. Ia juga dikaitkan dengan kesetiaan dan komitmen berserta tingkah laku yang positif sehingga membawa kepada pencapaian matlamat organisasi, dan paling utama ia adalah suatu obligasi atau kewajipan dan suatu orientasi bagi perkhidmatan. Pertama, Malaysia Institute of Accountants (MIA) ditubuhkan di bawah Akta Accountants 1967. Ianya mengawal selia akauntan mematuhi piawaian profesion dan etika. Ianya juga meningkatkan kompetensi ahli melalui pendidikan dan latihan. Seterusnya, berfungsi untuk menentukan kelayakan perakaunan badan profesion perakaunan dan universiti untuk menjadi ahli. Selain itu, mengendalikan latihan, pendidikan dan peperiksaan kepada bakal akauntan. Yang kedua, Malaysia Accounting Standard Board (MASB) berfungsi untuk mengeluarkan piawai perakaunan sebagai piawai yang diterima, menilai, mengkaji semula atau menggunakan piawai sedia ada sebagai piawai yang diiktiraf. Ianya juga mengeluarkan pernyataan prinsip untuk pelaporan keuangan dan menentukan skop dan aplikasi piawai perakaunan. Yang ketiga, The Malaysian Institute of Certified Public Accountant (MICPA) ditubuhkan pada 26 Julai 1958 di bawah ordinan syarikat sebagai badan profesional untuk memajukan teori dan praktis perakaunan. Ianya juga untuk mengambil ahli, mendidik, melatih dan menilai melalui peperiksaan. Selain itu, untuk mengekalkan kebebasan profesional akauntan setiap masa tanpa mengira kapasiti mereka sedang berkhidmat, dan mengekalkan standard praktikal dan kelakuan profesional yang tinggi dalam kalangan ahli-ahlinya. Yang keempat, The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). ACCA telah ditubuhkan pada tahun 1904 dengan nama London Association of Certified Accountants pada tahun 1984. Telah bertukar nama kepada ACCA pada tahun 1996. Fungsi ACCA ialah menyokong ahli-ahli dalam profesion perakaunan. ACCA juga memainkan peranan dalam memberi pendedahan tentang peraturan serta undang-undang berkaitan dengan amalan perakaunan, kod amalan perakaunan dan etika profesion perakaunan. Seterusnya, fungsi Badan Profesional Doktor, Majlis Perubatan Malaysia (MPM) berfungsi melindungi, mempromosi dan memastikan kesihatan dan keselamatan masyarakat yang menerima rawatan perubatan melalui doktor yang berkelayakan sahaja. Seterusnya, menentukan dan mempromosikan amalan perubatan yang baik. Ianya juga memperaku dan mengekalkan standard pendidikan perubatan yang tinggi dan mengambil tindakan secara tegas dan saksama terhadap pengamal perubatan yang diragui kebolehannya mengamalnya. Bagi tujuan di atas, fungsi utama majlis diperuntukkan di bawah undang-undang seperti berikut. Yang pertama, memperakukan pendaftaran pengamal perubatan, mewujudkan dan mengekalkan suatu daftar perubatan yang menyenaraikan semua pengamal perubatan yang berdaftar di Malaysia, mengeluarkan sijil perakuan amalan kepada pengamal perubatan yang berdaftar, mempromosi, mengiktiraf dan mengakreditasi program-program serta institusi pendidikan dan latihan perubatan, menentukan dan mengawal perilaku dan tata etika pengamal perubatan yang berdaftar, mempertimbangkan kes pengamal perubatan yang mungkin tidak layak untuk mengamal perubatan, yang mungkin tidak layak untuk mengamal perubatan di atas sebab kesihatan fizikal dan mentalnya, memantau kompetisi pengamal perubatan, menasihat dan membuat syur kepada Menteri Kesihatan mengenai hal-hal berkaitan amalan perubatan di Malaysia, dan menjalankan fungsi-fungsi lain bagi melaksanakan peruntukan di dalam Akta Perubatan 1971 atau seperti yang ditetapkan oleh Menteri.
Assalamualaikum, selamat tengah hari. Hari ini saya akan menjalankan satu sesi temu bual yang berkaitan dengan badan profesional iaitu accountant. Bersama dengan saya pada hari ini ialah Puan Kemazati iaitu salah seorang accountant. Jadi terdapat beberapa soalan yang akan diajukan pada hari ini. Soalan pertama, berapa lamakah Puan berkhidmat sebagai accountant? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berkhidmat sebagai accountant selama 13 tahun. Okey Puan, untuk soalan nombor 2 ialah apakah cabaran yang Puan hadapi sepanjang Puan menjadi seorang accountant? Cabaran yang saya hadapi dalam menjadi accountant ialah dengan membuat akaun dari syarikat yang berbeza. Selain daripada itu, saya juga berhadapan dengan cabaran apabila terlaksananya GST. Seterusnya, apakah agensi-agensi yang terlibat di dalam perkhidmatan yang Puan berikan? Biasanya agensi-agensi yang terlibat ialah LHDN, Custom dan auditor syarikat. Okey, seterusnya, apakah pendapat Puan sekiranya accountant menerima hadiah daripada majikan kerana telah menguruskan kewangan syarikat dengan baik? Adakah tindakan menerima hadiah itu menyalahi etika profesion sebagai seorang accountant? Bagi pendapat saya, perbuatan tersebut merupakan penghargaan daripada majikan di atas perkhidmatan yang diberikan. Okey Puan, apakah pencapaian sepanjang menjadi seorang accountant? Pencapaian sepanjang menjadi accountant ialah dengan menggunakan sistem akaun yang bertaraf tinggi dan dapat mengikuti pelaksanaan baru dalam akaun. Okey, baik Puan. Seterusnya, bolehkah seorang accountant mendedahkan laporan kewangan syarikat kepada orang lain? Seorang accountant tidak boleh mendedahkan akaun syarikat kepada orang lain. Hal ini kerana akaun syarikat ialah perkara sulit dan perlu dirahsiakan. Okey Puan, soalan seterusnya, sepanjang Puan menjadi seorang accountant, apakah isu-isu yang berlaku dalam melibatkan etika profesional seorang accountant? Sepanjang saya menjadi seorang accountant, saya sering melihat isu-isu seperti mengubah suaian akaun yang tidak sepatutnya berlaku. Okey Puan, sekiranya berlaku isu tersebut, apakah tindakan atau jalan penyelesaian yang boleh diambil oleh seorang accountant? Jika isu tersebut berlaku, accountant boleh mendapatkan nasihat atau pandangan daripada auditor. Okey, soalan seterusnya, adakah menjadi kesalahan accountant jika membocorkan rahsia kewangan syarikat di dalam situasi berikut? Pihak majikan menipu bakal pelabur dengan menyatakan prestasi kewangan syarikat dalam keadaan yang kukuh, sedangkan sebaliknya. Jadi pada pendapat Puan, adakah tindakan itu salah atau dibenarkan? Bagi pendapat saya, tindakan tersebut tidak salah kerana seorang accountant perlu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip etika profesional. Okey Puan, ini merupakan soalan terakhir iaitu adakah salah jika seorang accountant menipu kedudukan kewangan syarikat disebabkan majikan ingin lari daripada membayar cukai? Tindakan tersebut memang salah kerana melanggar etika profesional seorang accountant. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini saya akan menjalankan temu bual berkaitan dengan badan profesional iaitu doktor. Bersama dengan saya pada hari ini ialah Dr. Khadiza. Boleh doktor perkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perkenalkan diri saya. Saya Khadiza binti Abdul Rahman. Sekarang ni saya merupakan doktor yang bertugas di klinik kesihatan di salah satu daerah di negeri Sabah. Jadi seperti yang diketahui, sebenarnya skop tugas di klinik kesihatan agak berbeza dengan hospital, di mana di klinik kesihatan kita lebih menumpukan kepada public health ataupun kita kenali sebagai kesihatan awam. Public health ni kita lebih memberi penekanan kepada perlindungan dan cara mencegah penyakit, dan pada masa yang sama
kita juga mempromosi bagaimana mengamalkan cara hidup yang sihat kepada komuniti atau masyarakat setempat. Manakala doktor di hospital pula, mereka lebih memberi penekanan kepada merawat pesakit. Terima kasih doktor. Saya mempunyai beberapa soalan yang ingin saya ajukan kepada doktor berkaitan dengan profesion sebagai seorang doktor. Soalan saya yang pertama, apakah cabaran yang dihadapi dalam pekerjaan sebagai seorang doktor? Cabaran utama dalam public health ataupun kesihatan awam ini adalah bagaimana kita hendak memastikan perkhidmatan kita dapat diakses oleh semua peringkat masyarakat lah, terutamanya komuniti masyarakat orang asli ataupun masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedalaman. Soalan saya yang kedua, apakah etika yang perlu dipatuhi dalam memberikan perkhidmatan kepada pesakit? Secara amnya, kita ada 4 etika yang perlu diamalkan oleh setiap pengamal ilmu perubatan. Pertama adalah autonomi, iaitu hak individu ataupun hak pesakit, di mana setiap keputusan ataupun rawatan yang diberikan hendaklah mengambil kira-kira hak-hak pesakit terlebih dahulu. Yang kedua, beneficence ataupun mencegah bahaya. Yang ketiga, non-maleficence, iaitu tidak memudaratkan pesakit. Dan akhir sekali ialah justice, di mana setiap pengamal perubatan perlu berlaku adil dan memberi layanan sama rata dan tidak pilih kasih dalam memberi perkhidmatan kepada pesakit mereka. Bolehkah seorang doktor mendedahkan maklumat pesakit kepada orang lain? Sudah tentu tidak, kerana setiap maklumat pesakit adalah sulit dan rahasia. Soalan yang seterusnya, sepanjang menjadi doktor, apakah isu-isu yang berlaku melibatkan etika profesional seorang doktor? Isu-isu yang melibatkan etika profesional sebenarnya agak banyak juga, tapi contoh yang saya boleh bagi adalah semasa saya masih menjalani latihan sebagai seorang doktor pelatih. Contohnya, doktor salah dalam memberi dos ubat kepada pesakit ataupun salah dalam melabel dan memberi darah kepada pesakit lah. Sekiranya berlaku isu-isu yang dinyatakan tadi, apakah tindakan atau jalan penyelesaian yang diambil bagi pihak doktor ataupun pihak hospital? Dalam hal ini, selalunya kita ada pegawai farmasi yang akan double confirm ataupun double check dos dan indikasi ubat lah sebelum ubat diberi kepada setiap pesakit. Untuk isu salah dalam melabel dan memberi darah pula, pihak hospital sebenarnya menyediakan beberapa prosedur atau protokol yang mesti diikuti sebelum darah diberi kepada pesakit, di mana setiap sampel darah ini akan diperiksa oleh jururawat sekali lagi dan diperiksa juga oleh beberapa pegawai kesihatan ataupun pegawai perubatan untuk memastikan darah yang diberikan adalah tepat dan sesuai kepada pesakit. Bagaimana sekiranya seorang doktor memilih pesakit yang hendak dirawat seperti mengikut bangsa? Adakah ianya mematuhi etika sebagai seorang doktor? Seperti yang saya terangkan sebentar tadi, salah satu etika pengamal perubatan adalah justice, di mana setiap pengamal perubatan perlu berlaku adil, memberi layanan sama rata dan tidak pilih kasih. Oleh itu, hal seperti ini sebetulnya tidak berlaku. Soalan saya yang terakhir, adakah salah jika seorang doktor mengiklankan penjualan produk sampah sedangkan kini ramai juga doktor yang berbuat demikian? Kenapa? Kalau sudah namanya produk sampah, sudah pasti ianya salah. Kerana mana-mana pengamal perubatan yang menggunakan gelarannya dalam mempromosi dan menjual produk-produk seperti ini, sebenarnya mereka telah melanggar bahagian 4.1 dan 3.4 Kod Etika Profesional. Terima kasih saya ucapkan kepada doktor kerana sudi meluangkan masa untuk saya menemu bual. Hai, saya akan terangkan kod etika perakaunan. Definisi accountant. Accountant didefinisikan sebagai orang yang mengurus dan mengawasi menyedia kira-kira kewangan dan bertanggungjawab dalam menyediakan laporan kewangan. Etika profesional perakaunan. S. Mengutamakan pelanggan. B. Profesional. C. Kerja berpasukan. I. Integrity dan accountability. Dan F. Kesetiaan. Badan Perakaunan Profesional di Malaysia MASB, Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977.
MICPA Institute Accountant Awam Bertauliah Malaysia yang ditubuhkan pada 1965. ACCA The Association of Chartered Certified Accountant ditubuhkan pada 1904. AIMA Chartered Institute Management Accountant ditubuhkan pada 1919. MIA Institute Accountant Malaysia yang ditubuhkan pada 1969. Etika profesional yang pertama ialah mengutamakan pelanggan. Yang pertama, memberikan perkhidmatan yang mesra dan berintegriti kepada semua pelanggan, meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pelanggan. Melalui temubual yang dijalankan, Puan Kemah Izzati menyatakan bahawa beliau berupaya menggunakan sistem akaun yang bertaraf tinggi dan dapat mengikuti pelaksanaan-pelaksanaan yang baru dalam bidang perakaunan. Sebagai seorang akauntan perlu sentiasa meningkatkan kualiti dalam menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan. Etika profesional yang kedua ialah integriti dan accountability. Amalkan sikap amanah, tulus, ikhlas, berpegang kepada prinsip dan boleh dipercayai dan boleh melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Puan Kemah Izzati berpendapat bahawa tindakan seseorang yang menipu mengenai kedudukan kewangan syarikat untuk mengelakkan diri dari membayar cukai adalah satu perbuatan yang salah. Seterusnya, tindakan membocorkan rahsia kewangan untuk menipu penabur juga adalah tindakan yang salah. Pengubahsuaian akaun juga sepatutnya tidak boleh berlaku. Sekiranya perkara ini berlaku, akauntan tersebut boleh mendapatkan nasihat atau pandangan daripada auditor. Hal ini kerana ketiga-tiga ini melanggar etika. Sepatutnya, sebagai seorang akauntan, perlu mengamalkan sikap amanah, ikhlas dan berpegang kepada prinsip. Etika profesional yang ketiga ialah profesionalisme. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran, dan yang kedua, peka terhadap perkembangan dan kemajuan serta perubahan dalam teknologi profesion perakaunan. Puan Kemah Izzati menyatakan bahawa beliau perlu membuat akaun daripada syarikat yang berbeza-beza serta menghadapi perubahan iaitu GST sewaktu bertugas sebagai akauntan. Sehubungan dengan itu, beliau perlu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang baharu serta sentiasa peka terhadap perkembangan kemajuan perubahan yang berlaku dalam teknologi dalam bidang profesion perakaunan. Profesional yang keempat ialah loyalty, iaitu menunjukkan kesetiaan kepada jabatan kerajaan dan negara serta memahami, menghayati dan mematuhi nilai bersama jabatan. Berdasarkan analisis, kod etika seorang doktor ialah yang pertama ialah autonomi. Pesakit mempunyai hak untuk mendapatkan rawatan atau menolaknya. Contohnya, situasi di mana jika seorang doktor menyaran seorang pesakit untuk melakukan proses cuci darah atau cuci buah pinggang bahasa mudahnya, maka pesakit mempunyai hak untuk tidak cuci darah. Yang kedua ialah justice, iaitu hak sama rata untuk mendapatkan rawatan, di mana jika seorang pesakit A mendapat rawatan pesakit B yang punya sakit yang sama perlu mendapat rawatan yang sama tanpa pembezaan. Yang ketiga ialah beneficence. Rawatan yang diberi haruslah untuk kebaikan pesakit. Contohnya, ada pelbagai rawatan yang mana lebih baik kepada pesakit, itulah rawatan yang harus dipilih oleh seorang doktor. Yang keempat ialah non-maleficence. Rawatan kepada pesakit tidak mendatangkan keburukan. Contohnya, seorang pesakit yang sudah di tahap teruk, seharusnya diberhentikan talian nyawa, kerana jika masih terus menyambung talian nyawa, takut pesakit terasa terseksa. Terakhir ialah mengenai akta kerahsiaan pesakit. Rekod perubatan pesakit adalah penting dalam perawatan pesakit, maka
Akta Kerahsiaan Pesakit telah diwujudkan bagi melindungi data-data mengenai pesakit. Mengenai sakit pesakit seharusnya menjadi rahsia, termasuk juga kepada ahli keluarga jika diminta oleh pesakit. Dan juga seorang doktor atau ahli perubatan tidak seharusnya menyebarkan sakit pesakit kepada orang lain, dan rekod ini harus disimpan dengan sebaik. Kesimpulan, bidang perakaunan dan perubatan ini sangat mementingkan profesionalisme semasa menjalankan tugasan. Etika profesional ini memainkan peranan yang sangat penting untuk menjadikan masyarakat beretika dan berjaya. Namun begitu, etika profesional bukanlah jalan penyelesaian masalah yang kompleks, tetapi ianya penting dan mempunyai peranannya yang tersendiri untuk mengawal tingkah laku anggota badan profesional. Etika kerja ini diwujudkan untuk mengawal tingkah laku anggota badan profesional agar mereka dapat menggunakan pengetahuan, kepakaran dan kemahiran mereka ke arah kebaikan dan untuk kebaikan semua pihak. Oleh itu, etika kerja badan profesional ini merupakan satu landasan kepada individu untuk mengawal dan menilai setiap tingkah laku individu.